kita tidur waktu tidur lagi lama lah, lagi lah. Lima pepek. Sini. Dalam bakal besar lah. Jalan tak baru kena. Jalan tak baru kena. Kalau raya dia 10 hari sebelum raya jangan habis lah. Malam ni kena. Dia nak Cantik. design style gila-gila orang buat. Tak tu tak tahu. Ha? Tadi nampak. Makan garam apa aku minum. Dah suka nak din. Tak, aku pin si kanak dia ni aku tak aku tercerembab dengan sahabat aku nama. Nak sebut nama dia Allah tadi. Aku cerembab dengan dia tadi. Nak pergi dia maju. Bila nak pergi dia maju tak tahu ramai orang. Orang 50 kan 60 orang beratur. Beratur dia maju kokong. Lepas tu bakar balik. Tapi Penang tak masalah. Banyak tempat sedap. Nasi kandak banyak kan ni. Tapi aku tak kasih kandak tadi. Aku pergi makan dulu. Baik. Kita sebab aku pun tak lama saya aku nak sambung dulu. Tu dah semalam nak nulis tu dah berapa persen dah semua? Baru selama aku sampai sini baru 12 muka surat. Tadi pun puluh lepas jumpa member tu puluh. Sebab aku kira dia keluar sambil lalu dia keluar tak ada dia tunggu lama tak keluar. Tak ada kata nak kena duduk tepi sungai dulu ke? Tak ada. Aku rasa itu artis punya cerita dulu. Dulu kita macam tu. Artis ni dia kena relax, kena tenang, kena itu. Ya, bukan kira macam tu. Dia kira nak ubah suasana je. So dia kata hijrah. Bila mai Penang, suasana dia tak sama macam KL. Itu je. Tapi yang nak keluar tu diri hang juga. So hang asal faham. Asal Kuala faham dia belajar faham. Belajar tak faham. Kalau 6 tahun tak faham. Aku segan kemarin masa tegur aku segan pasal selalunya isteri dia pun mudah rasa bimbang perempuan. Bila tengok orang tegur aku, abang apa ni? Orang macam tu pun tegur. Ini bukan yang virus sesat tu. Selalu datang daripada isteri dan perempuan. Kebanyakan tak semua tu sebab aku pun tidak aku duduk sekali ya. Tapi itulah macam tadi aku pergi Komtar tu. Kemarin aku pergi hantar dekat Jabatan Mufti, aku hantar buang ke. Ada lah orang selfie, orang perempuan yang kerja di office tu selfie di Komtar lah, tak tahu lah office 3-4 orang je lah. Tapi pandangan tu pun biasa lah ya. Pandangan yang kira orang nak cakap apa dia cakap lah. Betul lah. Alhamdulillah lah, isteri okey. Isteri okey, lepas kita story sikit-sikit apa yang dia faham. Dia macam ni ya. Aku nampak aku tak berani nak tuduh dengan tepat sebab aku tak tahu attitude. Tetapi sepanjang perjalanan aku daripada ujung 80 lebih mula mengaji ilmu ni sampai ke hari ni aku nampak ada satu benda yang mereka tak takut nak break. Ada satu blok lah. Ada satu dinding tu, lapisan bawang tu. Contoh dia macam ni. Yang tak boleh cerita benda-benda ni dikalakan. Kebanyakan guru kan cakap macam tu. Kalau di ketika dulu aku setuju atas apa yang aku melalui alasan
bukan inggawan ataupun hayalan. Kenyataan. Bila aku pergi Jabatan Agama waktu kes aku tengah meletup, jumpa Datuk Syekh Azmi, Mufti Penang berkali-kali. Ketika itu dia tak boleh tembus benda ni, dan dia juga tak boleh nak protes sebab dia tahu benda ni ada tapi dia tak ngaji. Tetapi kebanyakan ustaz-ustaz muda sekarang ni agresif. Sebab bila mereka Wahhabi, yang orang lain tak betul dah. Bila mereka Salafis, yang lain tak ni dah. Bila mereka Sunnah, yang lain tak ni dah. Bila mereka Syiah, yang ni dah. So, apa yang cuba aku nak cakap bodoh ni, dia pun kena tahu satu benda, yang awak mengaji tu tak sama yang dia mengaji. Ilmu Allah Ta'ala luas, tetapi Allah Ta'ala dah letak beberapa garisan yang berupa nasihat, firman dia dalam Quran. Seperti akulah yang menyesatkan, aku yang beri petunjuk. So that's the facts, no significant. Dia tak boleh kata apa dah, itu dia punya aja. What about people born Christian? What about people born, dia pun manusia juga, tetapi yang buat dia beza dengan hang adalah keagamaan dan kepercayaan. Tetapi dari sudut untuk membuka mereka ke arah jalan petunjuk Allah Ta'ala, bukan padri, bukan tu imam masjid. Hang kalau kahwin, contohlah, bini hang tu pak mentua hang ni tu imam. Bini hang tak mau warisi keimanan ni. So di situ satu benda. So kalau satu orang tu mak dia menggali pak dia Hindu ke, come dari roots yang berbeza. Tapi bila cinta kahwin, suami dia yang Hindu ni masuk Islam, isteri dia pun follow, terpaksa follow, setuju tak setuju terpaksa follow. Dan bila anak dia keluar, anak dia tak tahu the struggle by the mother. Aku berlari, aku tak masuk Islam, aku cinta, aku masuk juga lah. Sebab kahwinan tak ada kena-mena dengan agama. Dan agama itu something got to do dengan diri, sebab dia nasihat. Dan yang dikatakan konsep dan idea dalam setiap agama itu adalah susunan dari segi adab. Adab orang Kristian macam ni, adab orang Melayu macam ni. Orang Melayu, ada orang Islam pergi masjid, orang Kristian pergi gereja, orang Cina pergi tokong, mai Hindu pergi kuil. Ini keagamaan dan tempat beribadat. Tapi yang dikatakan ibadah yang soleh ni, amal soleh ni, dia tak letak pada situ. Dia letak di pertengahan hati kamu. Di sini kita kena pecah. Okey, dari itu kita tahu dah. Dalam keadaan Hindu ni pun macam-macam. Ada yang duduk bawah pokok, ada yang duduk dalam kuil. Dalam keadaan Islam ni pun macam-macam. Tapi dia kata hanya satu jalan ni. 4 mazhab ikut jalan mana? Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dia beriman dengan siapa? Dengan Allah dan Rasul. Tapi dia dah tak ada. Allah dan Rasul masih wujud. Kenapa kita tidak mencerita tentang tu? Jadi kita pergi hentam orang yang mengaji mengenal Allah dengan kaedah keagamaan. Mana boleh? You can do that. They can do that. They can do that as they like. But it's not right. Hang boleh hukum. Dia ini kata tak payah solat. Dia ini semayang macam ni. Hang boleh cakap apa saja. Tapi benda tu tak betul. But you still can go on. You can still talk about it. Itu sebab mereka go on dalam YouTube. Faham tak? Sebab benda tu boleh bercakap. You are free to talk dalam YouTube. Tetapi bila kita proses, salah satu contoh, ustaz cakap lepas kata tak payah solat ni, video mana kami teringin nak tengok. Pasal is spreading, you know. Cakap benda ni kami dengar, kami cerita kawan lain pula. Dia lalu tepi tu, alah dia ni. Aku makan tadi pagi. Alah, duduk. Satu rumah tu tak ada seorang duduk belakang tu. Duduk, elok. Jalan. Kita pun fikir, ada orang tak payah layan. Dia kata, aku tak maaf Pak, tu kawan cakap aja. Dia mulut dia memang macam tu. Aku kata, no, it's okay. It's okay. Sebab apa? Itulah hari ni. Bila tanya dia, pasal apa? Hang tak pernah duduk sembang aku. Hang tak pernah tahu. Hang dengar daripada orang lain. Padahal Quran kata, beruntunglah mereka yang menggunakan akalnya. Sebab guna akal orang lain. So,
Di sini aku atas satu kulit ni, apabila guru-guru takut nak expose. Sebab apa? Aku takut benda ni menang. Dia kata batal. Macam guru kata tak boleh sembang di tempat yang Betul, dia kata apa? Macam mana kata? Tak boleh sembang di, orang kata tak boleh sembang dengan masyarakat lah, ataupun dengan orang awam. Diam kat situ Semua diam bang. Belajar pondok mana ada TV bang. Oh tak ada? Belajar pondok kan selalu kita dengar je dia sembang. It's a blindfold follows. So you kena cakap apa tau? Maaf Tok Guru. Bab apa yang kita tak boleh sembang di kelayakan? Kalau bab kaedah keagamaan, saya setuju. Ada satu meja kita duduk dengan orang Hindu. Ada satu meja kita duduk dengan orang Cina. Saya setuju keagamaan dan ibadat, tempat beribadat. Tetapi kalau bab Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, di situ ada Allah. Allah beserta. So, kenapa tak boleh sembang benda yang ada? Tapi bila kita bercakap tentang bersembang rahsia ketuhanan, tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab untuk mengenal Allah, mengenal diri. Bukan mengenal yang ramai. Bukan mengenal cerita-cerita sejarah. So di sini guru berilmu, guru tahu, tapi guru tak pergi satu lagi lapis. Aku nak takut apa? Kalau mufti panggil sekali aku pergi je lah. Kalau jabatan agama panggil, aku pergi je lah. Aku cakap benda yang ada. Mungkin mereka tu tak ngaji walaupun mereka berjabatan. That's all. Macam Mufti Penang kata itu, saya baca buku lepas, terima kasih sebab berita tu, tapi saya tak faham. Personal kalau dia kata boleh lepas terang saat bab yang saya tak faham, then it's different, baru kita masuk. Begitu shoot down. Tak kita nak kata mau kan saya nak bagi tahu ni tuan yang tulis duduk dalam sini. Tapi dia tak, dia abang saya baca tapi saya tak faham. Kalau dia cakap boleh tak lepas terang part yang saya tak faham, kita masuk. Part mana yang tak faham? Dia ada metafora, dia ada nyata. Kalau ada mutasabihah, kalau ada tersirat-tersurat, segala-galanya lah. Ada setengah orang cakap mulut lain, hati lain. Benda sama. So, hari ni, bila sesuatu orang mengaji ilmu mengenal Allah, kenapa awak teropong dia dari kaedah agama? Dan kenapa guru-guru yang mengajak mengenal Allah takut? Kalau kita ada jawapan, kita cakap. Kalau mereka buat inayah, mereka nak pergi mana? Kenapa kita takut? Terinayah. Kenapa kita takut kita dihina, dikeji dan perkataan itu sebahagian daripada Al-Quran mencerita bahawa adanya orang yang macam tu. Mereka berilmu. For the facts, mereka berilmu. Yang doktor-doktor. Yes, doktor semua. Mereka mengaji ibadat. Tapi kita tahu. Kalau macam inilah kesudahan ilmu yang berbawa, masih lagi menghina, mengutuk orang, ego trip so tinggi macam tu. Orang bertahan, suruh nak sembang, nak berkutuk dia ke belakang, nak berhina dia. Dan kami melihat punya ilmu ni macam mana? Sebab kami juga mengaji dengan guru-guru. Yang ada guru, yang hemah sangat tinggi. Dia tengah sembang, nampak anak murid tengah tidur sana, dia pergi pasang kelambu. Dia kata minta maaf Ustaz, kita ingat dia pergi mana? Toilet ke apa? Pergi sangkut kelambu, kembang, buh bawah. Yang tidur tadi. Yang tidur. Buh, macam tilam kecil tu. Sebab dari ibadah tu. Jadi kalau kita kaji macam tu, dia mengajak mengenal Tuhan, tapi dia buat kerja sampai macam tu. Toilet pun dia cuci. Anak murid dia guna ramai. Kadang-kadang kita bangkit pagi tengok dia cuci toilet. Macam mana apa boleh fitnah guru-guru makrifah ni macam ni masuk kedai ambil barang baru toki kedai tak sedap. This is insane. So ampun punya jabatan di mata kami, ampun berjabatan. Tetapi apa yang ampun keluarkan, ini berlaku di Malaysia sekarang ni. Dia pun nak bagi ceramah, dia kena kutuk satu orang. They have to create a person and make him appear as a fool, victim of procedures and circumstances. Baru dia upside down. Baru dia cerita about agama.
Sedangkan Quran tak pernah sebut pun nama Ismail bin Arifin atau atau Lepat. Modal bang. Modal. That's something modal. Lepas tu mau ambil duit pula. Sedangkan guru makrifah tak ambil duit. Guru aku tak pernah ambil duit 1 sen. Bagi lagi tak. Dia kata ni ilmu hak Allah Ta'ala. Saya nak ambil duit macam mana? Kalau saya duk kata saya, kalau kata saya ni ada ilmu di mata Tuhan besar melukut pun tak ada. Tu macam tu punya guru kita ngaji. So bila hang kata guru hang cakap, faham juga? Okey. Dia kata tak boleh buka di kelas ramai. Aku mengambil keputusan untuk buka di kelas ramai. Opposite guru hang. That's why hang sit here kemarin jumpa aku tahan kata nak jumpa. Ada benda nak bincang. Kalau aku buat tak tahu, hang tak tahu. So bila aku buka, aku kena tahu. Jangan campur aduk batil dan hak. Kalau hang bercerita tentang benda yang ada masih ada sah, haram, batal, itu kaedah keagamaan, konsep dan ideologi sistem. So we go that straight away. Bila aku rambut lagu ni, aku telah mengisyaratkan kepada kalian, kepada yang ramai, bahawa aku tak minat fiqh. Cara fiqh tu aku tak minat. Tapi ilmu fiqh aku setuju. Cara makna fiqh aku tak minat. Itu dia saja. So bila satu orang jumpa aku nak bersoal jawab mak fiqh tentang keberadaan orang-orang fiqh ni. Contoh dia jubah, serban, janggut, itu ini. Itu presentation appearance of orang Arab. Ada orang mai jumpa aku tak boleh apa. Pak Hitam. Please, Rastafari. Aku kata, no. For me, you have to say Assalamualaikum. Are you Muslim? I say, yes. Oh, me, I'm from Zambia. I'm Muslim too. So why you say so? I don't even know Henry Celsius. I don't even know this Rastafari. I never learned Rastafari. How can I becoming Rasta? Rastaman is the one who follow reggae music. Rastafari is a religion. 2 different things. Bangsa dengan kaedah agama tak boleh sama. Agama Islam, bangsa Arab, agama Islam, bangsa Melayu. Hampir dengan itu Arab, dia tak pakai baju Melayu. Tak jumpa. Tanjak-tanjak lah. Tok Arab duduk sini ya. Aku duduk kat Ampang tu dalam bawa Tok Arab. Ada yang pakai seluar pendek. Tapi kalau nak tengok di kawasan tu, orang Melayu pakai jubah punya lah ramai. Kalau dia bercakap, dia pakai jubah, tanya apa siapa? Sunnah Muhammad. Sebelum Muhammad, dia pakai jubah. How can you concern Sunnah Muhammad? Ada. Tabligh, Siddiq, Amanah, Fatunah ni. Macam mana? Dia bukan duduk kat pakaian. Benda berkaitan dengan akal dan perasaan tak ada kena-mengena dengan pakaian. Tuhan kata aku tak memandang pakaian kamu. Tapi orang nak tengok pakaian. So itulah sebabnya ada bezanya pada surah 6 ayat 116. Mereka yang mengikuti yang ramai. So aku beritahu kat mereka, aku tak ikut yang ramai. It's completely me. Aku tak ikut yang ramai. Aku nak pakai gelang, aku pakai. Aku tak pakai lah. Aku punya pasal lah. Habis yang ada cakap buat agama, cakap buat Tuhan ni, Tuhan tu bukan Tuhan hang. Dan hak Islam itu sendiri tak ada kena mengena dengan halangan. Kalau hang betul-betul Islam, pasal Islam bermakna peace, kedamaian. You misinterpret and then you abuse it. Di Malaysia ni bercerita tentang satu sejarah orang ni macam ni, kepakaran dia, kehebatan dia, bagaimana dia boleh buat orang terpukau dengan dia punya iman dia, dengan dia punya kebaikan. That's the person who gone. Sebab dia kata iman tidak boleh diwarisi walau dari seorang ayah yang beriman. Yang cerita orang yang aku tak kenal tu. Riwayat dia ni Abu ni macam tu. Ni hadiah ni macam mana? Bila kita mati so bukan daripada iman. Si nampak tak? Bila aku tanya mereka bila tahun apa ni universiti hadis ni yang kau mengaji ni, bila tahun? Selepas Nabi Muhammad SAW wafat ni bila? Baru ada benda-benda ni. Ya Quran ni kata-kata Allah kot. Dia sebab ada benda ni lah hampa start
hentam kata-kata Allah pula. Indirectly kami mengaji nak mengenal Allah, hampa mengajar tentang sejarah-sejarah. So this is a two different part, two different subject, two different method. Nak mengenal sejarah, nak mengenali awak recall tahun bila, dikabarkan oleh siapa, siapa yang sanad-sanad ni siapa. Okay, semua hamba kena study. You file up here and you deliver it. Tapi benda yang berdapat tu daripada orang lain. Dan hamba bagi kat orang juga. Tapi yang kami nak ngaji ni, nothing got to do with the others. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau hamba kata benda ni tak betul, tapi dalam Quran kata mereka yang mendustai ayat pertemuan Tuhan, dan mereka akan dihadap di hadapan Tuhan. Dan dia bertanya pula, mengertikah kamu tentang yang meliputi? Jangan main-main, jangan rampai kuasa. Sebab tumpang orang cakap ini atas dasar kasih ya. Hampa datang dengan hina, dengan cecaan, dengan tuduh-menuduh. Tapi bila kita kaji balik benda tu, itulah buktinya bahawa hati-hati yang berpenyakit. So disebabkan guru-guru makrifah itu sendiri takut untuk ke depan. Hang ada hak nak jumpa siapa tu? Kalau kata Jabatan Agama bagi hang, hang tak pergi. Hang ada hak, aku dah kali-kali dah pandai kali lah ni. Cuma tak boleh expose. Sebab kata jangan buat live, jangan itu, jangan ini. Padahal pada rekod. Waktu kes aku under Jabatan Agama Lebuh Pantai, berapa kali sampai kelar ahli 14 ahli tertinggi tu tak menjawab soalan tu. Sampai kelar ahli Mahkamah Tertinggi 14 ahli Mahkamah Tertinggi Pulau Pinang tahun 1997 bullshit me upside down. Mereka semua pakai songkok atas kepala. Ada yang pakai serban. Setan boleh berselindung balik pakaian dia. But you guys, hampa responsible, ada respon, tanggungjawab hampa tu atas apa yang berlaku. Lepas tu orang tu dia sesat, come along lah cakap. Pasal hampa ada berjabatan. Habis kenapa nak rahsia soal jawab tu? Kita buat live. Dan aku akan jawab mengikut tertib persoalan. Kalau awak tanya satu soalan yang aku kata tak boleh, saya tak boleh jawab. Hang tak boleh condemn aku, hang tak boleh force aku. Sebab apa? Soalan hang tu fiqah. Aku tak mengaji fiqah. Kalau nak mengaji fiqah, pergi tanya ustaz fiqah. Tertib dia. Ilmu dan tertib. Dalam depa ahli fatwa tu tanya aku masa depa keliling aku soal jawab. Betul kalau lepas ada cakap lepas pernah semayang tak khusyuk, lepas duduk berhenti, lepas menangis. Kata yes, I do that. So what's wrong with it? According you and the others. Pasal aku buat tu, aku dengan Tuhan masa tu, bukan aku dengan hang. Kalau aku nak buat disebabkan orang yang ramai, tak ada masalah lah. Ada masalah tu, aku buat je lah. Orang tengok bagus. Tok Imam mai pukul 5.30 untuk subuh aku pergi pukul 6. Aku pergi pukul 5. Buka pintu pagar masjid lagi. Bagus lah orang nampak aku. Bagus dia ni. Tok Imam tak ada sampai, dia sampai elu dah. Nak bagus di mata manusia tak ada masalah. Dia ada bezanya baik dan kebaikan, buruk dan keburukan. Orang yang rasa dia baik nak burukkan orang lain sebab keburukan ada dalam dia. Sebab Tuhan dah cakap, Hujurat ayat 12, Tuhan dah cakap banyak nasihat-nasihat dalam sesat ni, dia yang menyesatkan, dia memberi petunjuk. So inilah satu subjek yang perlu ignore. Dia sesat. Tuhan ada pesan lah kat Muhammad pun, Tuhan pesan, bukan tanggungjawab kamu. Tapi dia skip lah benda ni. Baru dia boleh continue saya makan. Baru boleh dia buat benda viral. Entah nama lepas viral. Aku jalan seorang-seorang. Kadang ada yang berhenti buat gila-gila, nak macam nak pukul pun ada. Tadi pun berhenti kerana dua orang anak muda Pulau Pinang.
Ni orang kita ambil gambar apa semua lagu tu pula. Aku tengok, ya, aku kata hampa ambil gambar aku ni, kalau hampa share dah hampa punya social media. Orang tintang bang, mampu biar bang kata. Di sini kenapa dia macam tu? Kenapa hang sanggup minta bini yang duduk atas, anak turun sembang tu? Sebab hang ada nampak sesuatu. Aku jumpa mamak ni, aku nak tanya apa yang guna. Bukan aku nak tanya apa yang orang kata kat dia. Why you have to represent the others? Di sini banyak orang silap. Kalau dia sesat sekalipun, dia tak pernah kacau aku, dia tak pernah kata apa kat aku. Tuhan dah kata dah, kamu tidak kami utuskan kamu untuk mewakili mereka. Jadi hari ini, kalau hang duduk depan aku pun, apa yang hang nak tahu sebenarnya? Hang nak mengenal diri hang je. Baru ni bang, pengalaman. Ha? Baru ni pengalaman lah. Kalau Oktober baru ni lah sini. Pun kita nak belajar juga benda ni bang. Bukan tentang Nur apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad ni kalau ikut yang saya ikut lah. Katakan semua pada diri kita sebenarnya selepas wafatnya Rasulullah, dalam diri kita ni ada Nur Muhammad. Selepas wafatnya Rasulullah maksud bang? Sebab pada pandangan Pak Guru ni, Nur Muhammad ni wujud waktu zaman penciptaan Nabi Adam ni. So kenapa dia kata selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW baru ada nur ni dalam semua orang? Sebelum tu tak ada. 24 profet, masa tu dah ada pengikut dia, lepas tak ada. Agak-agak lepas syahadah atas siapa macam ni? Oh, takkan nak belum. Apa ni? Hak belum. Okey. Okey. Tapi ni pun nak akan sharing macam abang, sharing secara terbuka punya. Yalah, tapi ada babak-babak yang boleh kita sembang di kalayakan. Selagi ianya ubudiyah, selagi ianya berkaitan dengan maujud, aku tak nampak masalah. Selagi ianya masih berhuruf dan bersuara, maka dia masih lagi sidang ilmu satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, satu pada yang satu. Tetapi bila dia mai ke kaedah satu semata-mata, itulah yang dikatakan perihal rububiyah, yang mana kita tak boleh nak share. Sampai nak sembang bahawa adanya ilmu mengenal Allah pun salah, kena tutup. Bagaimana? Sedangkan guru aku cakap kalau orang itu rahsia, orang ini rahsia, macam mana benda ni? Siapa nak tahu? Tanggungjawab siapa ini adalah tanggungjawab orang yang mengetahui. So, hang pergi mengaji dengan satu guru. Hang mengaji untuk apa? Untuk bagi tahu ke orang yang hampir mengaji ke, atau untuk hang tu menjadi seorang yang mengetahui? Untuk diri sendiri, untuk kita kenal. Untuk kita menjadi yang mengetahui lah. Sebab kadang-kadang kita ni menyampaikan pun kita tak tahu dia sebenarnya apa yang kita sampaikan. Sebab tu kadang-kadang itu sebab aku cakap tadi, tujuan hang mengaji ni untuk ikut-ikut saya saja mengaji ke, orang mengaji aku nak mengaji, atau cool lah ilmu mengenal Allah ni, something nice, something wow, I want to know. Ataupun memang hang mengaji untuk mengenal Tuhan dan untuk diri hang sendiri, dan sebagai seorang yang mengetahui perihal apa yang diajar. Tengah guru ajar, dia dengar, faham dah. Tapi dengar, ada dalam majlis ilmu, tetapi tak memahami. Ada setengah dia tak pergi ngaji pun, dia tengok YouTube, dia dengar orang sembang live, dia faham. So that mean bukan guru, bukan YouTube, dia punya capacity of understanding, memiliki rezeki. Rezeki iaitu faham adalah rezeki. Rezeki itu sampai kat dia dari sudut faham. So bila hang faham, hang mengetahui. Of course lah, hang faham. Kalau orang kata satu campur satu, hang tak bisa mengaji, hang tak tahu apa ni. Pasal apa nak campur apa? Satu sudah. Hang tak tahu nak jawab, hang tak erti. Hang tak boleh bagi, tak ada istilah satu lah.
Ambo dua. Saja lagu tu lah mengikut luar. Pasal yang mengetahui yang boleh jawab. Tetapi bagi mereka yang mengaji, kenapa bersembunyi? Dalam surah Al-Baqarah ayat 42, janganlah kamu campur aduk yang batil dan hak, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. So, ayat ni dia address kat siapa? Kalau address kat Jabatan Agama, address kat ahli-ahli majlis tertinggi, address kat semua jabatan-jabatan yang ada kaitan dengan hal ehwal keagamaan. Kalau ayat ni address kat mereka, kenapa mereka menentang ilmu mengenal? Makna mereka tak mengetahui. So bukan ayat ni untuk mereka. Ayat ni untuk orang yang mengetahui. Kalau awak mengetahui, kenapa awak takut? Jangankan awak sembunyi kebenaran pada awak ketahui. Awak kena tahu. Soalan ni fiqah. Aku diam je. Tadi yang aku kata yang ada orang duduk dengan aku kan, satu mamat tu, duduk, ni apa. Aku relax kata. Dia kata, apa abang, mulut dia memang macam tu. Masa aku sembang dengan dia, Lala dia tanya aku perihal-perihal yang dia kata dia semayang tak pernah khusyuk langsung. Abang betul abang. Abang berani cakap macam ni. Sebenarnya orang lain protes abang tu, mereka tak tengok semayang mereka. Mereka tengok perbuatan mereka. Aku tahu, okey, perbuatan tu pun dalam rukun. Fi'li basar. Kenalah mereka tengok apa yang orang mereka pergi masjid apa semua. Tapi qalbi juga mereka tak tengok. Tak lengkap. Dia kata peliharalah solat kamu. Macam mana hal qalbi yang tak tahu? Orang lumpuh, fi'li tak ada lah. Orang bisu, qawli tak ada lah. Orang lumpuh dan orang bisu tetap ada qalbi. Tapi ini yang tak lumpuh tak bisu ni pula tak peduli qalbi. Nampak tak Tuhan buat macam mana? Hampir kok mana buang kena. So where you gonna hide? How far you gonna run? You gonna turn back to yourself every day 5 times. So aku abang kat dia, soalan ni kita tanya Ustaz Fiqah. Dulu kalau aku buka kitab kerukunan, aku buka apa semua ni tak ada. Aku kata dia, kita tanya Ustaz Fiqah. Amai duduk dengan aku, kalau nak tanya bab mengenal Allah, aku boleh. Yang mana tak ada kena mengenal dengan rukun dan hukum, sah haram batal, tak ada. Aku kena pergi strict macam ni. Aku rasa perjalanan yang Allah atur ni untuk aku bagi jadi macam ni. Sebab itu Jabatan Mufti Perlis Kota Mazhar daripada call aku untuk buat pertemuan jumpa. Aku kata fuck off. You tell to Dr. Mazhar fuck you upside down. Aku boleh cakap macam tu sebab aku ada right untuk cakap itu atas alasan dia fitnah guru-guru makrifah. So nak jumpa hang saya bang, hang nak apa? Apa yang hang bawa tu does not impress me. Macam Mufti Penang sekarang ni, walau dia tak mengaji, tapi dia ada tertib. Menunjukkan dia ada ilmu dan tertib. Dia tak hukum orang yang dia tak kenal. Dan ahli-ahli fatwa yang terbaru di Penang ni sekarang, dia pun tertib. Dia pun soal jawab pun tertib. Tak macam hak dulu. Ish, awat macam ni aku masuk. Aku kata saya nak pergi melukis. Ini papan lukisan saya. Saya duduk Batus, nak naik bas, main naik ferry, lepas tu main jumpa hampa. Aku nak kena balik Batu balik, lepas tu pergi Batu Feringgi melukis. Macam tu aku cakap. Hampa panggil aku main hadap, aku main menghadap. Aku main dengan cara aku lah. Hang tak apalah duduk dengan songkok, hang apa kerja lagu tu soal jawab orang yang gaji bulan apa. Aku lepas jumpa hampa ni, aku nak pergi pacak. First aku pergi pacak dekat Penang Road, okey. Tak ada customer, aku pergi ke Batu Feringgi pula. So jangan duk peduli lah aku nak usung kayu ke color ke apa ke masuk dalam hampa punya. Hampa nak aku hormat hampa main macam mana, so anak aku hilang anda hampa kot. They want we see them like somebody. No, aku tengok ahli-ahli agama di Malaysia ni, ustaz-ustaz kebanyakan badut. They love to talk Arab, they love to play the word with hadis itu ini. I mean, who the hell do you think you are? Macam hang tu dah betul lah. Aku kenal dengan mereka dahsyat kot. Bukan kecil kot. Aku cuba bayang adik-beradik aku macam mana. Kakak-kakak aku macam mana. Adik aku macam mana. Sahabat-sahabat aku macam mana. Hampa fitnah aku macam tu. Isteri pada sahabat-sahabat aku macam mana. Ni Faizal duk kawan dengan lepas ni. Tengok ni ustaz ni entah lepas macam ni. Faizal pun sama lah. Ini lepas mengadu aku. Aku tak biar pergi ya.
Kalau hang tahu aku ni betul, suami hang betul, hang peduli apa orang yang hang tak kenal. Jangan. Kalau mengaji ilmu ni, selagi tak dikeji, dihina, dan selagi tak melepasi pasal tu dengan tenang, belum. Dulu mantap, tak ada secara. Aku kadang kena pukul. Baru ni apa, masa PKP aku balik. Mamak tu pegang minyak dengan buat getak-getak aku kuih tu. Misal petari ni. Tak joget-joget cakap aku kata relax. Pasal apa? Kalau buat benda tu yang kena tenang. Pasal apa nak jadi ni lah. Apa ni semua sesat. Satu keluarga buat sesat. Itu kalau kita buka Quran, tunjuk. Anak jawab macam mana ni? Surah An-Nahl ayat 93. Surah Ibrahim ayat 4. Apa nak deny macam mana perkataan ni? Surah Yunus ayat 99 dan 100. Apa nak deny macam mana ni? Kata-kata Allah ni. Itulah aku tanya ni, mereka ni mai daripada universiti-universiti yang ada Yahudi di belakang tu. Dah program dah. You only know from what we tell to you. You dengar lain pada ni, sesat. Dr. Kamili, ni Noldrus ni semua. Gila. Member kita, mereka nak buka dekat Kelang, mereka nak buka tahfiz. Aku kata, no problem, that's they good doing. According their knowledge, accordingly. Tapi jangan bullshit orang sudah. Jangan menghina orang, jangan mengkeji orang. If they can make good money, sebulan 14,000 kah, setahun 14,000 kah, that's not better. Go ahead. Bang, kita ni faham istilah lain bang. Faham abang lain, faham saya lain, faham orang lain. Maksudnya ni kita nak dapat faham. Saya kalau dengar banyak kali tak ada faham. Dia macam ni, prosedur yang paling penting. Apa yang nak faham? Nak faham hukum apa? Dia ngaji. Nak faham hadis. Tu Dr. Kamili, Nodros, apa semua tu. Nak faham Wahabi. Pergi jumpa Ustaz-Ustaz Wahabi. Semua pergi. So we want to talk. Kena tahu. Nabi Allah Isa AS berkata, first know who you are, second know where you are. Tak ada minta bok kan. So kalau nak buat pahaman, kena tahu apa yang nak faham. Kena tahu apa yang nak faham. Anak faham tak? Pasti pun anak bagi kepahaman sama apa. Sebab dia kata laisa kamitslihi syai'un. Dia kianuhu binafsihi mugharafatuhu lil hawadis. Anak bagi faham tak apa? Yang menyelesaikan hang. Suruh bini hang buat apa yang hang suka. Makna bini hang tu bukan dia. Bukan bini hang. Bini hang tu hang. Duplicate. Dia punya feeling seperti mana yang hang nak. What is this? Ilmu makrifah bukan macam tu. Tapi ilmu fiqh macam tu. Apa yang anak faham sebenarnya? Anak mau apa? Aiman. Aiman. Aiman nak faham? Aiman. Anak faham? Faham kan saya lebih daripada faham macam abang kata kita nak mengenal Allah, mengenal diri kan. Jadi faham nak mengenal diri tu dia banyak orang yang tak setuju dari sudut Wahabi apa semua mengatakan sifat 20 ni apa semua macam itu. Bagi aku melalui sifat 20. Anak kenal Tuhan ni saya sejam 2 jam boleh kenal dah Tuhan ni apa ni, guru talqin siapa ni, nafas hang masuk keluar ni apa, degup jantung ni apa, bujuk-bujuk dia yang ni siapa. Yang dikatakan Nur Muhammad ni macam mana, yang dikatakan Khadim Muhaddas ni macam mana, semua dia boleh hurai. Tetapi nak faham apa yang dia hurai tu 25 tahun belum tu. Dia boleh cakap benda tu tak sampai 20 minit. Orang kata, ini je kau. Itu baru sebutan. Itu baru sebutan ke atas satu penerangan. Tetapi yang nak mengecap faham pada yang tak berhuruf, tak bersuara tadi hang. So kita tak boleh share bab ni. Tugas guru adalah membawa hang mengenal Tuhan. Tetapi perjalanan hang dalam tu pula tak akan sama.
Itu sebab Junaid kata, aku memasak yang merasai masakan aku adalah al-halas. Aku membaca yang memahami bacaanku adalah al-halas. Aku minum yang hilang dahaga tu al-halas. Sebab dia pergi total tu. Bila guru bagi tahu kat dia rahsia Allah tu, dia keluar dekat balkoni, dia riau, ma'al juga tilillallah. La mawjud. Ana al-haq, dia kata gitu. Orang balun lah. Tetapi my syekh pula dia jalani pula, kata kalau aku hidup masa tu aku bela. Sebab apa? Mulut ni bukan boleh berkata-kata. Hampir saya tengok orang bisu. Masa? Ada tak dia jahit mulut ke atau tak ada? Ada bibir mulut ke? Ada. Okey. Sebab apa dia tak boleh berkata-kata? Dia ada nyawa. Hampir saya tengok mayat dalam hidup orang. Nah. Tu dalam Islam ni, kenduri tak panggil, jangan pergi. Mayat kalau boleh pergi. Aku rindu Cina aku masuk. Yang mana member aku pergi tengok. Itu nak menunjukkan apa yang dia ada, hang ada. Tapi apa yang berserta hang tu tidak lagi berserta dia. Itu saja. It's out of realize. Anak pergi cakap kat kubur, wahai Majid bin Kasim, sebentar lagi akan datang dua. Cakap apa dia akan nak dengar lah pada kubur ni apa semua. Oh dah, roh dia dengar. Roh dia bukan lelaki ke perempuan. Habis sebut nama Kasim puan ni apa semua macam mana. Ni kalau kita nak proses dari sudut tasawuf, dari sudut makrifah mampu ini ya. Apa nak macam tu. Apa nak fiqah. Tak ada, kami tak nak kacau. Tak ada di makrifah kacau. Dia pun struggle dengan life dia sendiri. Dengan keduniaan dia sendiri ada masalah dia. Tapi dia jalan terus. Dia tak dikacau orangnya pegangan tu dia kacau mana boleh. Ada member kata aku, abang, makna kata orang yang semain orang tu tak betul. Aku tak kata. You don't try to track me on this kind of conversations. Aku cakap ke dia, aku tak tahu. Habis macam mana? Tak tahu. Cut the crops. Ampun mai jumpa aku, apa nak main-main perkataan, nak tuduh-tuduh. Bawa, ampun mai jumpa. Aku jalan terus. Aku tak boleh. Pergi mana pun seorang-seorang. Lantak lagi, apa nak tahu. Kawan pun banyak. Bukanlah kata aku tak ada kawan. Sahabat aku di Kuala Lumpur, di Melaka, Ijam, Hafiz, Ashraf, ramai lah tak sebut lah. Di Penang ni pun banyak. Tapi I make my move alone. Bila jumpa macam ni, kita jumpa. Sebab bagaimana ubutan sekalipun, bagaimana percubaan sekalipun, kalau Allah izin jadi. Orang nak minta tak aku ke, orang nak tikam aku. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Kita pergi tanpa tu. Kalau aku nak takut, hampa tak setuju dengan apa yang aku bawa. Kalau hampa yakin Allah tu tahu siapa syurga, siapa neraka. Tak percaya, buka surah 6 ayat 117. Allah tahu siapa yang berada di jalan yang betul, siapa yang sesat. Mana dia tak tahu? Dia yang bertunjuk akan menyesat dia. Ini semua permainan. It's a journey. Itu sebab kalau nak mengenal Tuhan, aku buka mukadimah ni dulu. Dari sudut hang mengenal yang satu, hang bukan dengan yang ramai. Sebab orang yang ramai tu protes, dia pun tak mau tengok diri dia pun. Dia sendiri ya. Dia tak mau. Bila tanya ada setengah-setengah jumpa mak tablik kan. Mak tablik ada yang sahabat aku baik-baik ya. Mak tablik ni kebanyakan mereka very humble. Yang aku kenal lah. Ada seorang abang tu nama Abang Radi. Dia pun humble, very humble. Dan aku jumpa baru ni dekat Kelang pun ada 3 orang sahabat lama. Down to earth. Bila dia pemain nak belah apa, tolong doa untuk saya apa, tolong doa. Aku kata, aku tak setuju benar ni. Kalau orang lain aku senyum lah. Tapi yang sahabat aku kata, janganlah cakap macam ni kat aku. Kalau orang percaya Allah Ta'ala tu Wasami'ul Basir, Allah Ta'ala tu berserta, Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat. Kenapa orang perlu aku? Kenapa hang tak senyum?
Aku main jumpa hang, aku kata aku dah jumpa hang berkenan satu perempuan tu lah, contoh lah isteri hang sebelum kahwin lah. Hang berkenan kat dia gila-gila. Tapi tiap kali jumpa aku kata aku jumpa tadi dia abang, dia cinta, dia sayang. Tapi bila jumpa dia tak pernah cakap. Hang akan tagih tu kebenaran tu. Betul ke lepas cakap ni? Esok jumpa aku lepas, I was sitting with her half an hour. None of the word as you said come from her mouth. Mesti apa dia ni? Angkat tahu tu aku tu loh, tak siap jumpa dia kata lagi. Aku sayang dia, aku cinta dia. Mesti nak dengar dari orang tu sendiri. So, bila aku tak pernah kata aku sesat, yang orang lain tuduh aku sesat, dia pasal lah. Hang tak pernah kata hang sesat. Orang lain main cerita kat aku kata hang sesat. Bagi hang tak ada apa sebenarnya. Itu semua tuduhan, sangka-sangkaan. So pasal apa aku nak bimbang? Cuma yang bodoh-bodoh ni, yang agresif ni, yang dalam agama ni kadang-kadang bertindak main kasak lah dengan aku. Tolak-tolak dada. Itu macam-macam tu lah. Jadi kita sampailah ni aku ada satu orang nama dia Wak Fairuz lah. Dia ni seni silatnya orang yang ada jalan main besi lah semua. Dia kata aku lepas bukan jahat, bukan nak berbangga-bangga dia. Tapi kalau dia minat, Wak pun minat juga nak main. Bukanlah untuk bergaduh. Ini macam sukan je. Dia pergi ajak lepas buat apa? Lepas bukan fighter, lepas painter. Wak pun mengaji juga. Kalau hampa nak pukul orang yang mengaji, sebab mengaji mengenai Allah ni orang nak pukul, bawa jumpa Wak. Kita tengok macam mana. Kan? Mungkin Wak tak menang. Tetapi benda tu betul lah. Awak nak macam tu, jumpa orang yang macam tu lah. Nampak tak? Dia pergi macam tu, relax dia cakap. Dalam tenang, dia gelak-gelak dia cakap. Wak dah jumpa ramai orang kata lepas sesat. Pasal bila Wak share gambar dengan Wak, gambar aku dengan dia share. Tapi Wak tanya, aku tunjuk satu video dia bawa keluar duit. Saya bagi, ambil. Dia kata tak ada, dengar mereka kata, dia pergi mereka pula. Ini Malaysia. So, I don't care. So, sebelum hang mengaji, Aiman, hang fikir dulu. Kalau hang takut dengan yang ramai, jangan. Sebab benar ni sebenarnya there's no turning back. Kesianlah pada mereka yang mengaji, lepas tu protes balik. Itu je. Kesian sajalah, tak boleh buat apa. Tak boleh kata hang ni, tak ada. Allah Ta'ala pengasih dan penyayang. Mungkin satu masa Allah Ta'ala nak tunjuk balik, kita pun tak tahu. Ramai yang dulu kawan baik aku dalam protes tu, atas sebab masalah yang ramai, masalah kejadian suratan hidup atas hidup aku. Kita berlaku silap, kita berlaku macam-macam kita berlaku dalam hidup. Padahal semua orang berlaku benda tu. Tapi kalau kita langkah, ini bukan ada kena-mengena mengenai Allah. Ini adalah kehidupan, bukannya hidup. So, kita tak benci lah. Maksud kata tak ada kebencian. Aku Dr. Mazhar ni, Dr. Kamili ni, dengan Nodros ni, bukan aku benci. Kalau Nodros aku jumpa sekambak, kalau tidak, dengan senyum ya, kalau boleh aku bagi kursi kepala dia. Dr. Mazhar pun dengan senyum ya, kalau boleh nak maki ya. Bukan sampai ke hati ke, mulut je. Sebab apa orang buat lagu ni? Apa orang ada tauliah ke? Orang bergila ke apa? Kalau orang tepi jalan ni tak apa lah. Dia mufti boleh cakap satu benda which is out of mind. Awak tuduh orang lagu ni macam ni, ilmu lagu ni macam ni. You have to be there before you talk about something that macam mana you want to explain something you not even there. You dengar orang cerita, Itali ni satu tempat ni macam ni. Aku tak apa dah. Member aku balik beritahu. Oh, dengar cerita macam hampir dah. Judge sudah. Jadi copy paste. Jangan kau main dia pukul kata lagu tu tak boleh. Sebab kalau kaji balik. Ingat Islam ni
dalam kepala otak hang saya kata. Saya ingat Islam ni sekujur tubuh hang saya kata. Saya ingat Islam ni apa yang hang ngaji je kata. Dunia ni luas kot. Sebelum hang jadi janin, Islam ni dah besar lah. Berbagai ilmu dah ada. Yang para ulama pun banyak yang mati, para sufi dah banyak kembali. Para ulama-ulama fiqh banyak yang mati. Para ahli-ahli sufi banyak dah kembali. So hari ni nak main cakap benda ni. Nak mula cakap Ibnu Arabi tak betul lah, Ibnu ni apa semua ni. Apa dia yang boleh? Apa main dia ulama mana? Kalau ulama dulu tak betul. Kita tak boleh judgemental. Kita kena bawa satu ilmu yang mana setiap agama dengar, I see kebenaran ada dalam tu. Sebab Allah Ta'ala menjeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Sebab kita cakap nampak diri besar daripada peluk kita. Bila kita cakap dengan ustaz-ustaz agama ni, mereka tak boleh nak rapat kita dengan dekat Bangkok. Aku sembang dengan satu budak besar dalam tempoh Bangkok dekat Koh Samui. Kesedaran dia peluk. Dia siap kat kita. Kita buka bab Buddha. Saya kata pada dia, I never heard Buddha was Buddhist. So what are you really doing? Morgan Siban Sakti ni apa semua ni, Mahavira apa semua, they are themselves. Muhammad, our beloved prophet, Muhammadian. Sebab dia bersadar hati Muhammad. So dia Muhammadian. Orang lupa ternampak. Something got to do with my self. Who you are. Bukan what you are in present. Apa yang ramai ni. Bila tanya, buang punya status, buang punya degree PhD apa semua tu, title tu, Datuk ke Tan Sri buang. Sabar. Bila mati orang panggil mayat, bila sampai. Orang tak panggil doktor ke apa, tak ada. Kalau bahasa lain dia panggil jenazah. Tak bunyi siapa sekalipun. Buang benda tu, yang diberi oleh manusia tu buang. What you study you get from the others, buang. Kita nak tahu yang dilahirkan 7 sifat mani, 7 sifat mana ya, manusia salbiah ni mai dari barang mana, hak siapa, baru kita boleh jadi satu semua. Then we can see the love itself. Lain bukan orang dengan bukan depan ni. Yalah, connected to connections. Kalau you buka hati you toward kebenaran, maka benda yang tak best tak akan sampai. Ni barulah bunyi lepas. Kalau hak dulu ni nantikan budak pecah perahu yang kena buat bahtera atas bukit, tu lagi hardcore memang. Anak bini mati bang kata. Dia jawab, apa ada kalanya kamu menyintai apa yang aku benci, dan ada kalanya kamu benci apa yang aku cintai. Lagu tu dia bagi. Sengap noh. So jenis sikit lah. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan kembali. Orang yang tak mengenal Tuhan mati jadi bangkai, ulat makan, cacing, apa semua. Dia kata dari tanah balik pada tanah. Itu dari sudut ilmu yang macam tu, pergi macam tu. Dari ilmu kembali, mereka-mereka yang asing ni lain. Mereka-mereka yang mengikut yang ramai di atas bumi ni lain. Mereka-mereka yang asing ni lain. Kita cerita bahawa keberadaan yang ada tu bukan kita saja ada ni. Itu sebab bila duduk dengan ada tadi Mamat tu, dia buka
bab hadis, bab apa aku tengok, aku kata benda ni boleh bawa jumpa Tuhan lah. Hari penghadapan, hari penghisapan, hari pertimbangan, benda ni yang boleh bawa jumpa Tuhan. Kalau fikir-fikir tak boleh, so why you wasting your time? Why you tell this to me? Uish, apa lepas macam tu? Macam tu lah. Benda yang tak ada kena-kena dengan lain tu. Dengan sembang buat Dajjal dengan aku, dengan apa semua tak mahu. Pasal bukan kerja aku Dajjal tu. Dia kata segenap umat Muhammad dah tak ada pun Dajjal tu. So hang umat lah. Dan yang nak bunuh Dajjal tu bukan hang. Kalau hang umat Muhammad, Muhammad yang mana kita cakap ni? Dan kalau Muhammad mengucapkan Muhammad, kalau ada Allah, mesti ada Rasul. Kalau ada Rasul, mesti ada umat. Dia tak boleh lari. Ada wajah fasad tak yin Allah yang ada. Tak boleh lari. Dia turun selangkai. Mesti tepat. Tidak boleh tidak. Kalau ada zat, mesti ada sifat. Ada sifat, mesti ada fa'al. Ada fa'al, mesti ada asma', mesti ada fa'al. Nyata. Itu sebab dia kata sesungguhnya kami tidak baik. Itu sebab kita tak boleh berangan. Allah Ta'ala kita tak boleh berangan. Sejarah-sejarah Nabi, hadis-hadis riwayat, boleh hang cerita aku berangan. Pada satu masa sahabat Nabi berjalan ni apa semua, aku berangan. Tapi Allah Ta'ala nyata, wujud artinya ada. Ada kalau tak ada apa nak sembang. Ni kalau kopi ada datang tu. Aku nak tanya lagi. Mesti ya, nikmati benda yang tu. Okey, baik. Assalamualaikum. Saya nak sama memilih ni, baik. Assalamualaikum.